وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuan Sibil musibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kabar dan selamanya kita mengucap syukur kepada Allah Taala kerana dengan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita pada hari ini kita dapat menggunakan nikmat yang Allah bagi itu pada jalan yang sebenarnya. Kerana jika nikmat disalahguna, maka kita zalim tuan-tuan. Zalim bermaksud tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang macam tuang sampah tuan-tuan, kita sedia, maka sedia tu untuk apa? Untuk buang sampah. Maka zalim dah manusia kalau dia tak buang sampah pada tempatnya, zalim. Dia naik motor tuan-tuan, dia naik motor, dia tak mau turun, dia naik motor, dia baling, sampah tu tak masuk pun dalam tuang sampah, maka dia zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu baru bab sampah. Bayangkan nikmat Allah Ta'ala bagi, tidak menggunakan nikmat itu pada tempat dia, maka zalimlah kita tuan-tuan. Allah bagi hidup, bagi rezeki, bagi semua, makan minum kita, pakai pakaian kita, tempat rumah, kenderaan, semua Allah bagi. Lalu apa nak apa lagi? Dah betullah keadaan manusia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita sambung kembali daripada kitab Sirah Nurul Yaqin, daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan daripada khutbah wada ataupun sebagai pesanan-pesanan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada umat dia waktu bila Nabi SAW sudah semakin hampir dengan kematian. Kata kawan kata Nabi SAW, kita bayangkan apabila Nabi sudah membacakan khutbah wada, maksudnya khutbah selamat tinggal. Apabila ingin meninggalkan tanah haram yakni Makkah, maka Nabi SAW sebelum Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya Mu'az, kemungkinan engkau tidak akan bertemu dengan aku lagi. Lalu engkau ni ya Mu'az hanya akan melalui masjid aku dan juga kuburku. Waktu ini Nabi SAW pesan kepada Mu'az, tuan-tuan, supaya apa? Supaya dia pergi ke Yaman. Bila Nabi pesan macam tu, lalu menangislah. Yang kata, keluarlah ayat mata kesedihan, kerana sedih, kerana waktu itu adalah waktu yang terakhir bagi Mu'az untuk berjumpa dengan Nabi. Itu bagi sahabat, tuan-tuan. Bayangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dan kita hanya disampaikan melalui kitab Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka ambillah pengajaran, tuan-tuan, iaitu pada malam ini kita sambung bagi pesanan yang seterusnya, iaitu pesanan menjaga hak isteri dan juga keluarga. Pesanan ini disebut oleh Nabi SAW, khususnya bagi kita yang nikah. Tak nikah lagi, boleh pelan-pelan gaya, kan? Maksudnya hak nikah ni, Nabi SAW kata, ya ayuhan nas, sesungguhnya isteri kamu ini mempunyai hak yang wajib kamu tunaikan. Maksudnya kita, tuan-tuan, kita faham, kita nikah, tuan-tuan lebih lama daripada saya, kita anak besar lah, anak kita pun nak nikah dah nikah dah. Maka tuan-tuan, isteri ni ada hak yang wajib kita tunaikan. Seperti mana? Nafkah, semua kita faham. Maka kamu juga mempunyai hak yang wajib mereka laksanakan, iaitu tidak boleh mereka ini membawa lelaki selain daripada kamu, yakni yang bukan mahram. Yang itu kita faham, yang bukan mahram. Kemudian Nabi kata lagi, mereka tidak boleh membenarkan seseorang yang kamu tidak suka masuk ke rumah kamu melainkan dengan keizinan kamu. Itu Nabi kata. Supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Mereka tidak boleh berzina sekiranya mereka melakukannya. Sesungguhnya Allah membenarkan kamu untuk memenjarakan mereka, meninggalkan tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang kurang menyakitkan. Ini ada berbahasa, iaitu apa berlakunya satu benda, tuan-tuan, macam kita sebut gaduh lah. Gaduh ni ada isu keluarga ni, tuan-tuan, hanya keluarga tu lebih mengetahui. Dan bagi suami yang faham agama, bila isteri buat satu kesalahan, dosa lah, tuan-tuan, kesalahan tu ada yang boleh bertolak ansur, biasa lah, tuan-tuan. Hal-hal orang perempuan biasa, yang boleh kita masih lagi berkhilaf, tak ada masalah. Tapi bila melibatkan dosa, contohnya tak mau semayang, contohnya tak mau tutup orang. Suami kata, tutup orang, pasal aku ni suami, maka aku ni bertanggungjawab. Kita kata kita bertanggungjawab, kita akan tanggung dosa isteri kita, tuan-tuan. Lalu isteri kata tak mau. Maka tak mau, dia kata nantilah, tengoklah masa yang sesuai. Kita ni tuan-tuan dah nikah lah dengan dia ni. Soal sembahyang dia, jika dia inilah, dia suci kan, maka soal aurat dia semua akan
kita tanggung. Tuan bayangkan bila dia tak mau, maka kita ambillah satu kaedah. Kaedah ini adalah kita berkhulwah. Berkhulwah maksudnya kita biarkan dia sorang-sorang. Itu. Nampak tak tuan-tuan? Lalu apabila dia sorang-sorang, tidak masuk dalam bilik dia, tuan-tuan, sampai satu tahap mana? Baik, sampai satu tahap, jika ia berdegil, barulah kaedah yang seterusnya, iaitu Nabi kata ukui dengan sedikit sahaja. Kena faham lah. Memberikan isyarat bahawasanya tanggungjawab suami itu besar, berat. Sebab tu kenapa disebut oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu. Allah Ta'ala kata zaniyah, perempuan itu dulu, penzina perempuan, wazani, kemudian barulah penzina lelaki. Sebab apa dia sebut az-zaniyah, perempuan dulu? Kerana perempuan memang sebagai penarik bagi lelaki. Kalau tidak, kita tak tertarik. Ini isteri kita. Dia orang lagi cinta pandang pertama lah, apa semua tu lah. Yang tu biasa lah, tuan-tuan lebih memahami. Dulu siap saya ingat dulu ni budak dalam hotel apa semua bagi. Macam cerita ni hebat-hebat. Lah ni hebat lah. Dah lagi canggih kan. Macam-macam tuan-tuan. Dulu hak tu lah. Dulu pakai pondok telefon, orang tak pakai lah pondok telefon. Tak tahu macam-macam dah. Dulu ni maksudnya cara dulu lah. Maka kaedah kita nak sebut, ya, ia sebagai penarik menyebabkan kita rasa tertarik. Itu memang, itu lagi lumrah kebiasaan bagi lelaki. Baik dengan perempuan. Cuma yang menjadi masalah hari ini, apabila perempuan itu menariknya ke neraka Allah. Ini yang mana Rasulullah. Maksudnya perempuan itu az-zaniyah tidak membawa kita ke syurga. Yang ni yang ditakuti oleh sebahagian daripada kita, tuan-tuan, anak-anak kita. Sebab tu kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi tentang amalkan baik. Sebab apa kita kata baik? Sebab dia sebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut sendiri. Tuan-tuan, ya kita sebut ayat dia panjang, kita kata tak sempat. Hari Jumaat pun kita kata tak sempat. Walaupun sebenarnya tiap-tiap hari lebih baik. Tapi hari Jumaat kurang-kurang dalam seminggu baca surah Al-Kahfi. Tak boleh nak baca semua. Ambillah kaedah yang disebutkan oleh ulama, iaitu 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. 10 ayat awal macam, kemudian tuan-tuan buka 10 ayat akhir pula, kita baca tiap-tiap hari kalau boleh. Tiap-tiap hari kalau boleh. Ataupun Nabi SAW sebut daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi kata man hafiza 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima minad dajjal. Tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni kalau kita baca, ada tak perkataan dajjal? Tuan-tuan carilah. Tidak ada satu perkataan dajjal dalam surah Al-Kahfi. Dan kita akan memahami sebab apa? Kerana di antaranya kata Nabi, siapa yang hafal 10 daripada awal surah Al-Kahfi, 10 ayat. Kalau tuan-tuan mampu, tak mampu baca, tuan-tuan mampu baca surah Al-Kahfi 10 ayat, hafal ni 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka terpeliharalah kita daripada fitnah dajjal. Selamatlah kita daripada fitnah dajjal. Tuan-tuan kena ingat, dajjal tak muncul lagi ni, tapi yang kecil-kecil ni ada. Kerana fitnah dajjal itu boleh jadi ia mai daripada anak-anak, ia mai daripada isteri, ia mai daripada kawan-kawan, sahabat, ia mai daripada tuan-tuan harta kita, dia mai daripada semua yang kita miliki hari ini. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tidak dapat menghadapi ujian anak-anak, ujian isteri, ujian harta benda, ujian semua ni, bagaimana nak hadapi dajjal yang kepala besarnya? Tuan-tuan boleh bayang. Maksudnya kalaulah anak-anak dan isteri tidak mendekatkan dia kepada Allah, itulah fitnah kepada kita. Apabila harta itu tidak mendekatkan kita pada Allah, itulah fitnah kepada kita. Apabila tuan-tuan kita seorang suami, kita ni suami, keluarga kita tidak mendekatkan dirinya kepada Allah kerana silap suami, ia adalah ujian, fitnah pada akhir zaman.
Maka bayangkan tuan-tuan, macam mana nak hadapi Dajjal kalau yang kecil-kecil pun tidak dapat kita hadapinya. Sebab tu kena buat persediaan. Kena buat persediaan. Antara persediaannya ialah ni. Kita tak boleh hafal 10 ayat, nanti baca 10 ayat awal pun tak apa. Tiap-tiap hari kalau boleh. Tapi tak boleh tuan-tuan baca hari Jumaat. Hari Jumaat seminggu sekali. Tapi tiap-tiap hari lebih baik. Sebab tabiat kita tuan-tuan, telefon duduk dengan kita. Tabiat kita telefon duduk dengan kita. Maksudnya mudah dah. Mudah. Tuan-tuan buka saja dalam app dia, Quran, buka, mudah kita baca. Mudah. Hanya atas kita. Persediaan tu kena. Persediaan tu kena. Sebab nak hadapi fitnah akhir zaman. Fitnah yang kecil-kecil sebelum bertemu fitnah Dajjal yang cukup besar. Kemudian Nabi kata lagi, nampak tak? Nabi sebut, mana dia? Tinggal tempat tidur mereka dan memukul dengan pukulan yang kurang menyakitkan. Hak tu yang terakhir. Kaedah dia by step. Maksudnya tuan-tuan khulwah, tuan-tuan biar dulu. Tengok 2-3 hari dia nak ni tak? Maksudnya dia nak banyak tak? Dia juga. Lepas tu maksudnya tuan-tuan tinggal tempat katilnya. Katil pun maksudnya tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan tidur luar. Tengok lagu mana. Ni tuan-tuan nak faham lah. Ini jika melakukan dosa pada Allah. Yang ketiga baru yang terakhir. Itu step by step tuan-tuan. Ini dibuat supaya apa? Supaya kita tuan-tuan, isteri kita sendiri tuan-tuan, semua balik pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ulama kata 3 hari. 3 hari. Tuan-tuan, kalau nak merajuk apa 3 hari. Nak merajuk ke nak bergaduh apa 3 hari. Lepas 3 hari jangan. Sebab apa? Lepas 3 hari akan syaitan akan jadi peneman dia. Kita beri masa 3 hari tuan-tuan. 3 hari ni waktu yang paling penting untuk ajak diri kita dan juga keluarga kita, isteri kita tuan-tuan. Jangan lebih 3 hari tu. Sekiranya mereka berhenti, maksudnya mereka tak buat dosa dan balik mentaati kamu, kata Nabi, maka kamu wajib memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang baik dan berpatutan. Yang ni, kaedah ni ikut kepada manusia. Tak boleh nak samalah orang yang kaya dengan orang yang biasa-biasa. Orang kaya, maka maksudnya dia lebih lagi rezeki, maka lebih lagi lah kepada isteri dia, nafkah dia. Kalau yang biasa, setakat mana dia mampu, maka dia bagi nafkah dia setakat mana yang dia mampu. Dan isteri kena memahami. Dia sudut ni, isteri kena memahami. Kan? Yang penting pada dia, selesaikan yang wajib. Selesaikan nafkah. Sesungguhnya para isteri adalah penolong bagi kamu. Mereka tidak memiliki diri mereka sedikit pun. Kamu yang ambil mereka. Kamu, kita, seorang suami, kita yang ambil mereka ni menjadi amanah tanggungjawab kita kepada Allah. Kita pilih, kita kena tanggungjawab. Sebab tu saya kadang bila isu melibatkan keluarga, tuan-tuan, tolonglah jangan dalam media sosial. Jangan. Mainlah kita sebut apa sekalipun, kan, yang terbaru kes apa, kes sikat tepi. Tuan-tuan faham, tak faham sudah. Kan, orang viral. Syok lah, memang viral. Orang boleh hentam, boleh tu, tapi tak elok dari sudut Islam. Kan, maksudnya kes suami, yalah, kan, kes suami. Ada perempuan lain contoh. Apa pun isteri ke, apa pun, saya suka bila jumpa Fadil Ustaz Rosli, tuan-tuan. Sebelum ni bagi tu ayah, bila buat halaqah ilmu, dia satu pesan, dia kata kalau kes melibatkan keluarga ni, soal pergi mahkamah syariah, pergi mahkamah, selesai di sana. Maksudnya kita dah pergi cara baik, maksudnya kita angkat nikah cara baik, elok, maka nak pisah pun cara baik, nak pisah pun cara selesai. Bukan selesai di
Facebook, Instagram, macam-macam. Sebab akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kamu yang ambil kita, kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dalam menengani para isteri, dan nasihatilah mereka dengan baik. Ketahuilah apa yang aku sampaikan, ya Allah saksikanlah. Yang ni Nabi besar khusus untuk kita, seorang suami yang sudah nikah, kita nikah. Berat tuan-tuan. Sebab kita ni tuan-tuan, anak semua ni nak kena tanggung ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok suasana hari ini, sebenarnya takut. Kita takut dengan ujian anak-anak. Teknologi itu pun satu fitnah. Teknologi yang ada pun fitnah di akhir zaman, yang menakutkan, yang membimbangkan. Silap lengkap, habis dia radik, dia lalai, dia lupa. Yang ni yang kita takut. Itu pesanan bagi seorang suami. Kemudian yang seterusnya, masuk pula bab yang lain. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bahawasanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Harta saudaranya tidak halal digunakan oleh sesiapa pun kecuali dengan kerelaan hatinya. Ketahuilah bahawa apakah aku telah menyampaikan, ya Allah saksikanlah. Oleh itu selepas kewafatanku, maka jangan kembali kepada kekufuran yang menyebabkan kamu berperang sesama sendiri. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu satu perkara, di mana selagi kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah. Ketahuilah aku sudah menyampaikannya, ya Allah saksikanlah. Tuan-tuan, pesanan yang seterusnya ini Nabi pesan kepada orang mukmin kita dengan sahabat kita yang berjiran. Hartanya tuan-tuan, hak jirannya, semua ni kena dijaga dengan baik. Sebab tu kenapa ada barakahnya bila kita jaga hak jiran. Maksudnya saling menghormati. Kalau nak sebut jiran ni penat tuan, penat. Sebab apa? Boleh kelai. Pasal baki saja boleh kelai. Pasal kucing boleh kelai. Pasal basuh rumah boleh kelai. Boleh berkelai tuan-tuan. Sampai satu peringkat ada satu kes tu podih kena mai. Sampai tahap tu. Yang ni sebab tu kita kena mengaji. Sebab bila tak faham tuan-tuan, kita tak rasa langsung hak jiran kita, hak saudara kita, harta dia ke, hak dia ke, kita ambil maksudnya ambil tak heran, tak ambil berat lah maksudnya. Tapi kalau melibatkan kita, kita ambil berat. Yang ni kena jaga-jaga. Sebab apa? Takut jangan sampai berlakunya peperangan, ataupun disebut bahasa mudah, berlakunya pergaduhan. Apa artinya? Maksudnya tuan-tuan bila bergaduh, gaduh tu nak abang parking kau. Dia kata gaduh ni parking tu tuan-tuan, yalah kita sebut parking dah tak ada. Pasal parking tak ada, pasal apa? Kerana rumah dah buat sampai dekat depan. Sebab style rumah dah ni mungkin sini dah lah tuan-tuan, rumah besar. Di luar tuan-tuan, rumah-rumah lama, rumah kecil. Macam kawasan saya tuan-tuan, rumah kecil ya, kawasan mana pun asal dia, rumah asal. Kemudian orang renovate. Bila renovate tuan-tuan, rapat terus, tak ada parking di rumah dia. Yang ada parking hanya di tempat jalan. Jalan pula lorong tu pula kecil tuan-tuan. Lorong ni kecil, menyebabkan lorong yang kecil tu terpaksa parking tu tuan-tuan. Dia parking situ saya, dia parking sini saya, dia parking. Yang ni di sinilah akan berlakunya macam-macam. Yang ni yang pentingnya kena ni lah. Itulah asal. Kena faham, memahami. Tidak berlakunya fitnah pada kita tuan-tuan. Yang ni. Yang penting supaya apa? Supaya tidak kamu berperang sesama kamu yang akan merugikan kamu sendiri. Sebab Nabi meninggalkan, Nabi kata, aku tinggalkan kamu satu perkara di mana lagi mana kamu pegang benda ni, iaitu Alkitab, Al-Quran wa Sunnah, Quran dan hadis. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Sebab tu bila tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, balik pada surah Al-Kahfi tadi. Kenapa dalam surah Al-Kahfi dia ada sebab dia disebut banyak fitnah Dajjal. Sebab apa kita ni terselamat fitnah Dajjal? Sebab dalam surah Kahfi ada Ashabul Kahfi, ada pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi ini kita tahu 7 orang sahabat, yang mana mereka ini
raja mereka suruh mereka syirik akan Allah. Suruh syirik akan Allah. Lalu ada kanan mereka paksa syirik akan Allah, maka mereka ni lari. Bahasa mudahnya lari, menyelamatkan diri, masuk ke gua. Kisah ni pun kita tahu. Menyelamatkan akidah lebih utama. Menyelamatkan akidah waktu itu, kerana ketika itu rakyatnya semua jenis patuh, maksudnya jenis betul, ikut suruh raja yang zalim. Mereka ni ambil sepakat, jom kita pergi cari satu tempat selamat diri kita. Itu Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi juga Allah buat perbandingan dalam bab yang lain, iaitu satu orang yang kaya, satu orang yang miskin. Ada satu orang kaya, satu orang miskin. Orang kaya ni orang kaya, orang kafir. Orang miskin adalah orang mukmin yang mereka ni hartanya tak banyak. Dalam ayat itu Allah Ta'ala nak sebut orang yang kaya ni dia selalu lupa diri, dia selalu lupa nikmat. Allah bagi nikmat pada dia, harta yang banyak, kebun yang banyak. Dia dah dapat kebun dah, kemudian daripada hasil kebun dia, dia tanam anggur contohnya, maka dia dapat keuntungan berlipat kali ganda, dia kaya. Orang ramai suka kat dia, dia jutawan. Sedangkan orang mukmin, dia tidak ada harta yang banyak. Lalu dia perlekeh sahabat dia yang kata miskin tadi. Itu baru cerita hak tu. Tuan-tuan orang cerita banyak lagi bab pecahan kalau kita baca tafsir surah Al-Kahfi. Nak abang kata, dalam surah Al-Kahfi itu, walaupun kita sebut kenapa pentingnya baca hafal surah Al-Kahfi itu, kerana di dalam dia banyak kisah yang berlaku, tuan-tuan, khususnya kita di akhir zaman. Sebab dalam waktu itu orang yang kaya tadi, bila dia banyak harta, dia lupa akan Tuhan dia. Lalu Allah menenggelamkan harta. Allah hantar satu balasan pada dia, sehingga hancur berkecai kubur dia, tuan-tuan, hancur dengan banjir, dengan kemarau. Sebab itu kita sebut, kalau kita nak tuan-tuan selamat di akhirat, tuan-tuan, jadi ahli akhirat, jangan jadi ahli dunia, tuan-tuan. Ahli dunia ni mudah, tuan-tuan. Ahli dunia ni mudah. Ahli dunia ni fikir esok nak makan apa, fikir esok nak buat apa lagi untuk dunia. Maksudnya untuk dunia je, jangan fikir rancang untuk dunia dia. Tapi ahli akhirat, tuan-tuan, dia rancang esok, aku nak apa lagi, apa persediaan aku untuk bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, amal kita cukup tak lagi? Kita fikir tu ahli akhirat. Kalau ahli dunia dia rasa tak cukup, hak ni tak cukup, hak ni tak cukup, kita ulun cari dunia sampai tinggal akhirat. Allah Rabbi. Yang ni yang kita ikuti. Sebab tu Nabi kata, peganglah semua kita Quran. Tak pegang semua tuan ada Quran di rumah, tuan ada Quran, tuan ada tafsir di rumah baik-baik, tuan baca, tuan silap. Baca ni tuan kena banyak kan. Kalau boleh tak ada apa ajar tu banyak. Tapi kalau tak mampu buat, jangan tinggal semua. Bacalah tuan-tuan satu muka. Hak macam tadi surah Al-Kahfi, tak boleh baca semua. Bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Tak boleh juga kan. Tak tahu nak kata. Tak awak tak sebab awak kalau pergi mana sangat ni, tak tahu. Kita tak tahu, tuan-tuan, hanya tuan-tuan yang memahami. Kita yang memahami. Pasal apa kita ni kalut sangat sampai tak dan nak baca Quran. Tuan-tuan lebih memahami. Maka atas kita. Lalu kata Nabi lagi, pesanan yang ketiga, sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu, bapa kamu juga satu, semua kamu berasal daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan daripada turab, daripada tanah. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas bukan Arab kecuali disebabkan ketakwaan. Itu dia. Nabi kata apa? Walaupun dia ni orang Arab. Orang Arab ni kalau kita pergi, kemahlah. Pasal dia boleh cakap Arab. Kita kata, cakap Arab ni Islam. Kemah dia bagi kita. Dia tuan-tuan. Rupa-rupanya kalau tuan-tuan nak kalau kita bisa jumpa orang Arab ni, ada orang Arab tak ada baca Quran. Kita jangan tak heran. Kadang-kadang bila dia tengok budak-budak pelajar Malaysia, tuan-tuan, pelajar Malaysia ni, waktu dulu lah, waktu mengaji dulu, dia tengok pelajar Malaysia ni tuan-tuan baca Quran
Dia kata mumtaz, dia kata hebat. Kami pun orang Arab pun tak boleh baca macam orang Malaysia. Bila tuan-tuan, sebab dia ada silibus dia. Silibus dia tuan-tuan, anak-anak kita akan kena hafal 1 juzuk ataupun 2 juzuk daripada Quran. Jadi kita mula. Okey, doktor katanya tembuk macam tilawah Quran, hafazan macam pertandingan hafazan dia. Doktor akan tembuk lah. Okey, sila baca daripada ayat ini, ataupun doktor tu dia baca ya ayyuhallazina amanu. Kita pun amanu mana surah mana, saya ada zina amanu ni banyak, tapi dia hafal dulu lah surah apa kan, ayat yang berapa. Maka tuan-tuan, bila kita baca ni, dia kata hebat. Sebab tu disebut takwa ni bukan pasal dia orang Arab dia bertakwa, tidak. Bahkan orang bukan Arab pun, jika dia bertakwa, dia beriman pada Allah, maka dialah yang Allah Ta'ala angkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan bagi hamba-hambanya yang sungguh takut, yakni bertakwa pada Allah. Maksudnya tuan-tuan, orang Melayu kalau tidak bertakwa, orang Melayu ni pun sama hanya. Orang Arab pun sama, walaupun dia orang Arab, tapi dia tidak bertakwa pun sama hanya. Dia Cina, dia masuk Islam tuan-tuan, Cina Muslim, dia bertakwa, dia Allah Ta'ala mulia. Siapa pun dia, main mana pergi dia ni, etnik mana pun, jika dia masuk Islam, dia bertakwa, Allah muliakan dia. Orang Melayu tuan-tuan, Islam, lahir Islam. Hebatnya orang Melayu ni, lahir Islam. Saya ingat dulu kita lahir ni, maksudnya ialah ayah kita azan apa semua, azan yang qomat apa semua, baca doa apa semua tuan-tuan. Lahir tu Islam. Duduk pula dalam suasana-suasana yang bermacam lah. Dulu cara lain dan ni cara lain. Tapi suasana itu tuan-tuan, bila ayah kita ni, ialah dulu-dulu kan susah. Saya ingat dulu ni susah. Dulu ni susah. Kecil-kecil ini tuan-tuan, hantarlah sekolah kan. Sekolah, saya ingat dulu sekolah Masriah. Saya ngaji Masriah ya tuan-tuan. Masriah ni kat ni kat Rabi lah. Masriah ni naik bah. Dulu naik bah. Habis tu tak cakap banyak lah, yang tak pondok tu. Bila pondok baru kita rasa susah. Baru rasa susah. Susah pasal apa? Ialah semua benda kita kena sendiri. Basuh baju sendiri, semua sendiri tuan-tuan. Ngaji itu berdikari. Maka waktu itulah tuan-tuan kita nak sebut kata apa? Kita akan dapat tuan-tuan takwa tu ataupun ilmu tu bila kita rasa susah. Waktu susah tuan-tuan, kita akan dapat macam-macam. Tapi bila senang hari ni, mai senang ni. Bila manusia senang tuan-tuan, surau dia tinggal, Quran dia tinggal, masjid dia tinggal tuan-tuan, majlis ilmu dia tinggal. Kadang nak buka di TV ni, di TV tuan-tuan, di TV lah, duduk saja di rumah, buka di TV saja tiap-tiap petang contohnya ada Quran, program Quran contohnya pun kita tak pernah buka. Maksudnya tuan-tuan, dalam hidup kita ni bila senang, lupa Allah. Itu bahasa mudah. Yang ni yang ditakuti. Sebab tu Nabi kata, mai bila dia ni orang Arab ke, dia bukan Arab ke macam kita, bukan Arab ni, Allah Ta'ala tak akan pilih melainkan dia bertakwa. Ketahuilah, aku ni sudah menyampaikan kepadamu, ya Allah saksikan. Oleh itu mereka yang hadir hendaklah menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Nabi besar. Maksudnya Nabi kata, siapa hak tak main ni, kamu yang main ni besar. Kita besar, isteri, anak-anak di rumah. Wahai manusia yang keempat, sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan hak waris daripada harta peninggalannya. Tidak boleh berwasiat untuk waris dan tidak boleh berwasiat melebihi daripada 1/3 harta. Anak ditentukan berdasarkan akad perkahwinan yang dilakukan dan lelaki
muhsan yang berzina, hendaklah direjam. Ini termasuk dalam kes janayah. Kes janayah lah. Hudud, bahasa guna hudud. Maksudnya yang zina, yang dah nikah lah, zina pula dengan cukup saksi pada zaman Nabi, dia rejam sampai mati. Dia rejam sampai mati. Sesiapa yang mendakwa nasab kepada bukan ayahnya atau mendakwa menjadi hamba kepada bukan tuannya, maka dia ditimpa laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Baik, kita nak masuk bab apa ni tuan-tuan? Baik, bab harta. Bab harta ni tuan-tuan, selalu orang lupa bab harta ni. Tuan-tuan rujuklah ada ulama. Rujuklah. Sebab dakwah perempuan kena sedar. Orang perempuan kena sedar bila suami mati, sebenarnya harta itu bukan untuk kita semua. Anak perempuan pun sama, bila mak ayah mati, kena sedar anak lelaki lebih banyak lagi dia punya bahagian dia berbanding anak perempuan. Yang ni memang ada dalam Islam, dan kita tak mampu nak bahagikan, maka kita kena serah pada ahli dia. Tuan-tuan mati, tuan-tuan dah boleh bayang dah. Bila tuan-tuan mati, kita boleh bayang dah kalau kita meninggal tuan-tuan, harta yang kita buat, tuan-tuan sama ada tuan-tuan buat hibah ke, tak kisahlah. Maka tuan-tuan, harta itu dia ada, masih ada. Kalau hibah untuk isteri macam mana, semua itu dirujukkan pada ahli dia. Hak ni penting. Sebab kalau tidak tuan-tuan, dia jadi berkelahi antara adik-beradik. Isu ni lama dah. Kalau ada bendang, ada tanah, ada semua, bakat nak berkelahi. Lalu menyebabkan ada adik-beradik yang kata susah, mau nak perut dah kembali. Tinggal terus. Maksudnya tak mau bergaduh, ada yang tinggal terus. Apa nak bergaduh lah dengan harta ni, bukan boleh buat mati pun tinggal. Ada sebab begitu. Tuan-tuan ada. Sebab tu tolonglah tuan-tuan, bila tuan-tuan nak ada harta banyak, wasiat ni tuan-tuan, kita pergi rujuk dulu ahli dia, maka ahli bab membahagikan harta dia akan ada kata macam ni sebagai pemegang amanah, okey, saya akan buat sekian-sekian, ikut berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' dan qiyas. Yang ni tuan-tuan kena buat persediaan. Tidak, kesan dia dahsyat. Macam inilah waqah Siti Aisyah kan. Ada betul. Dia tinggal harta banyak, tapi ada kebaikan. Ada kebaikan. Maksudnya dia bersedia tak suruh dia mati? Sedia. Maka tanggungjawab tu, hak yang sambung tu lah kena tanggungjawab. Sampaikan amanah tu dengan baik. Waqah tu. Kalau tidak, ni hak Nabi sebut. Nabi kata sama juga, siapa yang mendakwa nasab bukan kepada ayahnya, ini bab apa tuan-tuan? Okey, anak angkat. Tuan-tuan kena sedar. Contoh, ni ada kes tuan-tuan tak ada anak. Lalu kita kata, isteri kata abang kita ambil anak angkat. Suami kita kata abang kita ambil anak angkat. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan ambil anak angkat, tapi tuan-tuan kena ingat anak angkat tidak mewarisi apa harta kita. Dan bila ambil anak angkat, tuan-tuan kena sedar kalau dia itu anak angkat tu perempuan, maka yang kita ni kena faham, bila dia remaja, dia dah balik tuan-tuan, dia bukan mahram bagi kita. Maksudnya apa? Dia sudut pergaulan dia, hubungan dia, peluk, cium apa semua ni kena jaga. Sebab dia bukan anak kita. Melainkan kata ulama, anak itu diambil sewaktu dilahirkan menjadi ibu susuan. Isteri kita jadi ibu susuan, ya, anak itu jadi anak kita. Kalau ibu susuan cukup 2 tahun, maka boleh dijadikan tu anak kita. Itu ibu susuan. Itu nak mengelak fitnah. Kalau tu ambil dah besar dah, boleh, tapi jaga hubungan. Kerana ia adalah yang bukan mahram dengan kita. Nampak? Itu kaedah dia. Kena faham. Ataupun dia dakwa, bila mak ayah ni meninggal, mana kalau pak nakal ke pak cik ke apa, dia kata
Sayang. Dia main pula, dia kata saya lah, dia mengaku, sedangkan dia bukan ahli pewaris dia. Oh, main kemah ni. Dia kata tengok kawan ni harta banyak kan, tengok mereka tak nak siapa pula, mak ayah tak nak siapa. Lepas tu hak dia pun tak tahu yang mereka ni harta mereka banyak. Dia kata saya wakil dia. Mana bukti? Kalau siapa yang mendakwa, maka ingatlah harta yang diambil tadi Allah laknat dia, malaikat laknat dia, maka manusia seluruhnya pun melaknat dia. Boleh? Tuan-tuan rasa nak ambil harta anak yatim atau yang bukan harta kita, tuan-tuan kena ingat benda ni. Kena ingat harta tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan bahagikan dengan baik supaya tidak menjadi fitnah pada isteri anak-anak. Kalau kita suami, kita dah dapat persediaan tu, maka habis, selesai dah wasiat tadi, apa tu pun pesanan Nabi dalam khutbah. Lalu Nabi kata segala amalan sunat dan wajibnya tidak diterima. Maksudnya kalau siapa buat macam ni, amalan sunat dia, amalan wajib dia, Allah tak terima. Kata makan harta orang, harta anak yatim, Allah Rabbi, Allah tak terima. Sekian kata Nabi, wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu diturunnya ayat Quran. Lepas Nabi habis khutbah, turun ayat Quran yang kita bisa dengar, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu, serta aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah. Hak ni menyebabkan sahabat ni tuan-tuan bila dengar, ia bukan satu perkara yang pelik. Kerana apabila muslimin menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari perayaan dan hari gembira, pada hari tersebut mereka menzahirkan kesyukuran kepada Allah di atas nikmat yang besar. Sebab apa kita kata nikmat yang besar? Sebab mereka ni susah payah. Tuan-tuan, kita baca sirah daripada awal ni dah hujung lah. Bermaksud tuan-tuan, lebih kurang kita kata 23 tahun tuan-tuan. Nak asal lebih 23 tahun barulah nak asal nikmat sebenarnya Islam. Sampai dengan tenang tuan-tuan, sampai mereka boleh buka balik Mekah dengan Islam, sampai dah di hujung dah, maka itulah satu perayaan kesyukuran bagi mereka tuan-tuan. Kita Islam lama lah, mereka susah dulu. Mereka ni tidak Islam, kemudian masuk Islam kena seksa. Kita baca lah, kena seksa, ada kena bunuh, ada kena macam-macam, ada yang disekat harta mereka, ditahan anak isteri mereka, kekayaan mereka disekat, harta mereka dirampas. Semua kita baca lah tuan-tuan. Ni baru mereka nak rasa tuan-tuan, inilah nikmat yang paling besar. Sebab tu kita tuan-tuan syukurlah banyak-banyak tuan-tuan kita lahir Islam. Orang Melayu ni Islam lah, syukur lah. Ada orang yang hari ni tuan-tuan Hindu ke Cina ke tuan-tuan, bila masuk Islam, mereka kena ubur, mereka kena tu, mereka kena ujian cukup besar. Maka tuan-tuan, dengan ayat ini kita ambil. Maka selepas itu Rasulullah SAW meneruskan kerja hajinya, iaitu melontar jamrah, menyembelih, bercukur dan tawaf selepas tinggal di Mekah selama 10 hari. Kemudian Nabi SAW bertolak ke Madinah. Apabila melihat Madinah, Nabi SAW bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya semua kerajaan dan segala pujian. Dia amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kami pulang dalam keadaan bertaubat, beribadah dan sujud kepada Tuhan kami. Kami memuji akan Allah. Allah telah menunaikan janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan tentera Ahzab seorang diri. Tuan-tuan, waktu kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, maka kita akan merasa benda ni. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadilah aku ni orang yang bertakwa.
Jangan tuan-tuan kita suruh, kita minta ni di Kaabah. Bila kita pergi tuan-tuan, bila kita tengok orang yang tak biasa tengok lagi Kaabah ni, Allah nangis. Tengok di TV, di depan mata tak biasa tengok. Bila sampai ni, alhamdulillah, boleh tengok tu, alhamdulillah. Hilang segala mana kesulitan ni, hilang habis. Yang sabuk-sabuk ni tuan-tuan tak hilang habis. Habis tuan-tuan buat semua umrah, apa semua cukup, apa semua tuan-tuan tawaf dah selesai semua. Kan? Kita duduk buat, dah habis dah umrah, lalu pergi Madinah. Ataupun tuan-tuan pergi Madinah ziarah dulu, baru pergi Mekah. Maka Nabi pergi Mekah dulu, kemudian Nabi Madinah. Bila pergi Madinah tuan-tuan, itu dah seperti Nabi. Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Bila kita dah pergi ni, kita hanya harap apa tuan-tuan? Istiqomah. Pasal kita dah pergi lah. Masa nak boleh pergi lagi, tunggulah balik masa tak boleh pergi. Boleh pergi lepas ni, ada rezeki, sila pergi. Tapi kalau tuan-tuan rasa alhamdulillah boleh pergi dah, minta satu ya, bila kita dah boleh pergi ni tuan-tuan, jadilah tuan-tuan kita orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada apa yang disampaikan, insya-Allah. Kita akan sambung pada bulan yang akan datang, iaitu sambungan sikit lagi tuan-tuan sebelum kita masuk tajuk yang cukup besar, iaitu tajuk ni tajuk di penghujungnya. Tajuk di penghujungnya, iaitu tanda-tanda kewafatan Nabi. Maksudnya nak dekat dah kewafatan Nabi, dan inilah kisah yang paling sedih sebelum kita tutup kitab. Kisah ni tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf saya dah silap apa yang disampaikan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa inhaban malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa isteri anak-anak kami, ya Allah, dan zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa juga sahabat kami, jiran tetangga kami, dan seluruh ahli qarya kami, ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman kami di saat kami diuji oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah Dajjal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dalam Islam. Jangan Kau matikan kami dalam kami jahil, ya Allah, dan kami melakukan maksiat, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu